Action! Oh. Macam itulah kayaknya. Yang tu dibenarkan. Itu dibenarkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada anda semua penonton setia Suara Kita, Hak Kita. Saya Fazli dan juga Syaril kembali bergabung untuk malam ini, episod ke-84 Suara Kita, Hak Kita. Dan tajuk kita memang sangat menarik. Ini penggemar-penggemar filem di luar sana anda kena tunggu depan TV kerana banyak kita nak cerita malam ni. Pasal pasal apa? Tegas elak terlepas. Dan saya pasti juga bukan sahaja penggemar filem, malahan saya rasa juga penerbit-penerbit, pengarah filem ataupun drama wajib menonton program kita pada malam ini. Kerana apa? Kerana kita akan membawakan kepada anda semua tajuknya Tegas Elak Terlepas. Kadang-kadang kita pun tak tahu sebenarnya, Syaril, apakah terma syarat yang harus dipatuhi untuk kita wajib tayang sesuatu karya drama, filem ataupun benda-benda yang berkaitan dengan industri kreatif negara kita. Tapi saya rasa penerbit mesti tahu. Penerbit, pengarah semua tahu. Tapi ada yang buat-buat tak tahu ataupun saja-saja. Sebabnya kita tahu isu-isu yang tak dibenarkan ni lah sebenarnya yang mampu menarik lebih ramai tontonan ataupun pembeli. Betul lah. Kadang-kadang itulah macam Syarif katakan tadi, pengarah, penerbit dah tahu dah. Ini sini rasanya tak boleh ni sebenarnya. Tak apa, kita buat je. Kita try. Kalau lepas. Lepas kan. Tapi kalau kita memikirkan pasal kos pula, Syaril, agak rugilah kalau suatu karya tu menggunakan filem. Kalau kita dah shoot, dah rekod, dah buat rakaman, kalau tidak dilepaskan tayangan tu memang akan merugikan lah penerbit filem berkenaan. Itu di pihak produksi, di pihak penonton ataupun pembeli pula. Pastinya apabila kita tengah syok duk tengok filem kan, tengok-tengok kenapa scene ni tak ada. Kita tahu scene yang kena potong ni, rasa biasanya penonton dia tahu, ni sepatutnya ada, tak ada. Ataupun mereka yang pernah saksikan filem di luar negara ada. Tapi bila tengok kat Malaysia tak ada. Mungkin ada di pihak penonton ada yang kenapa tak ada. Sebenarnya kita perlu tahu kriteria kenapa lembaga penafisan filem memotong aksi-aksi yang tak sesuai. Itu akan kita kongsikan malam ini. Dan lembaga penafisan filem sebenarnya bukan sahaja mereka menapis filem, malahan mereka juga akan menapis drama, music video, apa-apa sajalah yang berkaitan dengan benda-benda yang bergerak katanya. Okey. Baik, kami tak nak cakap banyak sebab ini di luar bidang kepakaran kita. Kita ada dua tetamu kita undang pada malam ini untuk berkongsi sejam bersama kita. Kepakaran mereka akan dikongsikan bersama anda. Tapi anda pun kalau ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang pandangan, anda boleh tuju ke Facebook kami, Suara Kita, Hak Kita, dan juga telefon kami. 03-2282-9062. Dan jangan pula kita cerita pasal filem drama, jangan pula ada yang telefon, saya nak jadi pelakon boleh? Ini bukan sesi casting ke apa. Okey, ini soalan pertanyaan pandangan anda berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, elak Tegas elak terlepas. Tegas elak terlepas. Betul. Kita akan tegas elak terlepas adegan-adegan yang tak sepatutnya. Okey, baik. Dua tetamu sudah pun bersedia, tapi kita nak biarkan mereka berehat seketika sebab kita ada bingkisan macam biasalah. Bingkisan pengguna. Kita saksikan. Tidak lama lagi rakyat negara ini bakal menikmati saluran penyiaran yang akan beralih sepenuhnya daripada bersiaran secara analog kepada digital. Projek pendigitalan sektor penyiaran nasional yang kini sedang dalam fasa ujian seakan-akan membawa satu sinar baharu bagi sesetengah penduduk di negara ini, terutamanya penonton-penonton saluran radio televisyen Malaysia, RTM. Apa tidaknya mereka yang selama ini hanya dapat menonton beberapa saluran terestrial kini boleh menarik nafas lega kerana dalam sekelip mata mereka dapat menonton kesemua siaran RTM dan televisyen percuma sedia ada dengan visual dan audio yang amat jelas dalam kualiti digital. Berbanding siaran sedia ada, siaran digital terestrial televisyen DTT membawakan pelbagai kelebihan menarik. Apakah perbezaan antara siaran analog dan digital dan apakah kelebihan siaran digital ini? Digital TV sebenarnya menyerlahkan lagi konten ataupun program dekat TV itu dari segi mutu gambar dan juga mutu suara. Seolah-olah kalau kita tengok digital TV itu dia akan hidup watak-watak ke ataupun pengalaman dekat dalam tu, seolah-olah kita berada di tempat itu sendiri dan mengalaminya sendiri. Tapi dari segi analog dia bergantung kepada kualiti gambar yang diterima. Jadi sama ada kawasan tu betul-betul mendapat kualiti yang bagus atau
kurang menyerlah. Dia ada macam sedikit anak-anak kata orang, ataupun kadang-kadang tu macam salji banyak turun bertumpuk-tumpuk kan. Jadi dia punya kualiti tu tak setara. Dari segi interaktiviti pula, kalau dari menonton TV digital, rancangan yang TV digital, kita boleh berinteraktiviti dengan TV tersebut melalui remote control ataupun alat kawalan jauh TV. Jadi kita boleh seperti menyuarakan kita punya voting ataupun kita boleh berinteraksi untuk home shopping, dan paling utama dari segi schedule rancangan-rancangan tu, kita boleh tengok hari ini dan 7 hari ke hadapan bila rancangan tu akan ke udara. Rakyat Malaysia yang tidak berkemampuan yang terpaksa berpuas hati dengan siaran televisyen analog sedia ada, biarpun siarannya kurang jelas. Malah ada juga sesetengah saluran yang siarannya langsung tidak dapat diterima di kawasan-kawasan tertentu, dan juga yang masih belum melanggan mana-mana stesen berbayar turut dapat menikmati kecanggihan sistem penyiaran negara kita tanpa dibebani apa-apa yuran langganan bulanan. Saluran TV yang sedia ada tidak mencukupi. Negara perlu beralih kepada siaran digital untuk memenuhi kehendak audien yang merangkumi pelbagai latar agama, kaum dan budaya. Pengguna di Malaysia akan mempunyai banyak pilihan sebab sekarang ni dekat analog kita yang sebab apa yang kami paparkan adalah rancangan TV percuma, tidak memerlukan kontrak ataupun bayaran bulanan. Tetapi sekarang ini di Malaysia cuma ada 7 sahaja siaran atau yang bersiaran secara free to air kata orang tidak perlu dibayar apa-apa. Dan daripada 7 ini, kapasiti yang akan kami sediakan dalam tempoh 5 tahun ini sehingga ke 80 saluran TV. Jadi itu faedah pertama yang penduduk di Malaysia dapat dinikmati. Tak payah nak berbelanja bulanan, dah ada banyak pilihan. Dan juga bila dah banyak pilihan, maksudnya banyak dari segi variasi saluran tersebut juga akan bertambah. Jadi kita mempunyai pembelajaran melalui TV yang lebih meningkat sebab dah banyak kan konten boleh masuk. Dan juga kalau kita nak mempelajari apa-apa, TV itu dah menjadi satu keperluan, bukan lagi semata-mata untuk kita berehat dan menenangkan fikiran, tetapi boleh menimba ilmu daripada TV tersebut. Melalui perkhidmatan DTT, penonton diberi kuasa memilih apa yang mereka mahu tonton dengan tidak hanya terhad kepada saluran yang sedia ada masa kini. Sebenarnya dia boleh dua-dua ya. Sekarang ni pun lebih banyak daripada luar negara. Tapi bila semuanya telah beralih kepada digital, proses untuk membuat sesuatu saringan konten itu akan lebih cekap dan efisien. Itu akan lebih membanyakkan saluran ataupun konten-konten yang dihasilkan dari dalam negeri. Tetapi ini tidak menyekat daripada luar negara untuk turut masuk sama sekali lah. Cuma sekarang kita ada kata orang tu balance lah antara konten dalam negeri dan juga luar negara. Anda di luar yang ingin menikmati kemudahan DTT, mesti tertanya-tanya, perlukah TV antena analog di rumah digantikan dengan TV berteknologi tinggi? Jika perlu, berapakah kosnya? Perlu sebenarnya cuma kena memastikan apa yang kita panggil antena di atas bumbung itu seperti tulang ikan itu adalah versi UHF, ultra high frequency ya. Dan kalau VHF tu yang lama-lama masa kita mula-mula start TV daripada RTM start 70 tahun dahulu, dan juga TV3 bermula di dahulu masih menggunakan VHF. Jadi bila pergi ke kedai pastikan kita meminta antena ataupun aerial kata orang UHF. Tetapi TV tidak perlu ditukar. Walaupun TV itu berusia 10 tahun ke 15 tahun ke, dan tidak mempunyai skrin yang rata ataupun flat screen kata orang, masih boleh mendapat siaran dalam bentuk digital, tetapi mesti menggunakan set-top box ataupun decoder daripada MyTV. Harga decoder itu masih belum ditentukan, tetapi di dalam masa yang terdekat ini insya-Allah kami akan memulakan siaran secara rasmi
tidak lama lagi, dan pada masa itu kita akan umumkan berapa harga dekoder tersebut. Dia tidaklah mahal dan mampu dimiliki oleh semua orang. MyTV akan mengedarkan sebanyak 2 juta unit dekoder percuma bagi para pengguna tempatan yang terpilih untuk menghubungkan ia kepada televisyen sedia ada dan menikmati siaran digital. Untuk beralih kepada digital ini bukanlah sesuatu yang mudah ya. Negara-negara yang terdahulu daripada kita memerlukan masa yang agak lama. Yang paling sekejap New Zealand 6 tahun. Tetapi jika di UK, benua Eropah dan juga US mengambil masa daripada 15 hingga 20 tahun. Jadi MyTV akan menyalurkan sebanyak 2 juta set dekoder percuma ini kepada mereka yang kita rasa layak menerima, dan ini senarai-senarai ini akan ditentukan oleh kita punya MC ataupun Suruhanjaya Komunikasi nanti. Peralihan antara sistem analog ke digital tidak boleh dilakukan secara terburu-buru kerana banyak aspek perlu diberi perhatian. Ianya bukan melibatkan RTM sahaja, tetapi juga semua stesen televisyen percuma di Malaysia. Setakat ini dijangkakan sehingga 85% daripada penduduk Malaysia akan dapat menikmati rancangan ataupun siaran digital yang disediakan oleh MyTV. Dan secara rasminya insya-Allah kami akan mengumumkan pada suku ketiga tahun ini. Sekarang ini telah terdapat 14 tapak penyiaran kami yang berfungsi secara digital, dan usaha-usaha tengah dilakukan, amat giat tengah dilakukan untuk kita menilai macam mana kualiti siaran tersebut. Menjelang 2018, siaran DTT akan dinikmati di sebanyak 98% kawasan berpenduduk di Malaysia. Okey, kembali lagi dalam Suara Kita Hak Kita. Pada malam ini kita membincangkan satu tajuk iaitu Tegas Elak Terlepas. Ini ada kena-mengena dengan lembaga penapisan filem. Sebenarnya, kenapa sebenarnya negara kita Malaysia perlukan penapisan filem dan juga kandungan bahan-bahan siaran? Adalah kerana negara kita Malaysia memang terkenal dengan adat dan juga budaya. Jadi seharusnya bahan-bahan yang dikeluarkan tu haruslah menepati cita rasa orang Malaysia. Dan kalau ada di antara bahan-bahan itu yang mungkin mempunyai unsur-unsur lucah, keganasan dan sebagainya, lembaga penapisan filem tidak akan teragak-agak untuk memotong aksi ataupun adegan berkenaan. Seperti biasa, anda boleh lontarkan segala pandangan soalan anda itu di Facebook kami, Suara Kita Hak Kita. Syaril dah pun bersedia bersama dengan dua orang tetamu yang akan membincangkan tajuk kita pada hari ini, Syaril. Baik Fat, jom kita terus nak kongsikan mengenai isu apa tu? Jangan terlepas Elak jangan terlepas sebab tengok jam dah 14 minit tak start lagi pasal ni kan. Okey, baik. Kita nak bersama dengan yang berbahagia Datuk Abdul Halim Abdul Hamid, pengurusi Lembaga Penapis Filem Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Datuk sudah bersama kami. Dan juga kita ada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sanuri Syahid sebagai setiausaha bahagian kawalan penapisan filem dan penguatkuasaan Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Okey, terima kasih kerana bersama kita pada hari ini, dan juga ada contoh-contoh filem yang dibawa. Tapi kita akan tunjuk lepas ni. Baik, kita boleh mulakan dengan Tuan Haji lah, kalau tak keberatan kalau kita nak kongsikan kenapa Malaysia perlu tapis filem juga ni, Tuan Haji. Terima kasih saudara Syaril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua. Pertama-tamanya izinkan saya untuk mengucapkan penghargaan kepada RTM yang menyebut kami berdua daripada Kementerian Dalam Negeri untuk ke udara pada malam ini. Dan mungkin juga tidak terlewat untuk kami mengucapkan selamat hari ulang tahun RTM yang ke-70 pada 1 April yang lepas. Dan berbalik kepada soalan yang dikemukakan tadi, kenapa perlu kita menapis filem? Sebagaimana kita semua sedia maklum, filem adalah satu medium komunikasi yang bukan setakat memberikan kita hiburan, seperti filem-filem cerita di panggung-panggung wayang, drama di TV dan juga filem-filem iklan. Ianya juga merupakan satu bahan hiburan, dan juga ianya sebenarnya boleh mempengaruhi penonton dan juga masyarakat. Contohnya, sekiranya satu filem mempunyai mesej yang baik dengan
diarah oleh seorang pengarah yang berketerampilan dan juga digarap dengan sesi lakon layar yang terbaik, maka natijahnya hasilnya adalah satu filem yang boleh mendidik masyarakat. Tetapi sebaliknya, sekiranya filem itu adalah berunsur negatif, maka dikhawatiri gejala yang akan menyakiti masyarakat juga bersifat negatif. Dan oleh yang demikian, di negara kita, kita telah menggubal satu akta, Akta Penapisan Filem 2002, di mana kita telah menguatkuasaan keperluan untuk kita menapis semua filem yang diedar, ditayang dan juga dipancarkan di negara kita, di Malaysia. Dan untuk itu kami di Kementerian Dalam Negeri dan juga khususnya lembaga penapis filem diberi tanggungjawab untuk melaksanakan penapisan filem berkenaan. Dan sehubungan itu mungkin elok saya nyatakan di sini ada 4 aspek penting dalam kita menapis filem, iaitu pertamanya isu keselamatan dan ketenteraman awam. Yang keduanya isu keagamaan. Dan ketiganya sosio budaya dan juga keempat adalah ketertiban dan ketersusulan. Dan ringkasnya mungkin saya boleh rumuskan di sini, kenapa perlu kita menapis filem adalah untuk kita memastikan filem yang ditawarkan kepada audiens di Malaysia ataupun para penonton Malaysia adalah yang sesuai dengan cita rasa aspirasi negara kita dan juga sosio budaya negara kita sendiri. Baik, jelas mengenai maksudnya. Datuk, kalau kita boleh sentuh juga, ramai para penonton yang nak tahu, kalau kita boleh kongsikan mengenai proses penapisan itu sendiri. Tumpuan ke arah mana apabila lembaga penapisan filem diberi mandat untuk menapis sebarang filem yang sebelum disiarkan, Datuk? Okey. Pertamanya, seperti macam mana yang disebut oleh Tuan Haji Sanduri tadi, bila kita tengok filem itu, kita kena pastikan bahawa kandungan filem itu tidak akan menjaskan dari segi keselamatan, ketenteraman awam, segi agama, sosio budaya dan juga dari segi tata usaha. Itu merupakan perkara pertama lah, perkara penting kita lihat dari segi kandungan filem ni supaya dia tidak memberi kesan yang negatif kepada penonton-penonton di luar. So, jadi bila satu filem itu kami terima untuk kami tapis, biasanya kita tapis, kita ada satu kumpulan kita seramai 3 orang untuk menapis setiap filem. 3 orang setiap filem? Filem. Dia punya SOP itu maksudnya bila filem tu mereka dah siap, lepas tu mereka akan serahkan kepada lembaga. Didaftarkan di Kementerian Dalam Negeri dan kita daftarkan dan kita tonton. Kita pun ada panggung juga, ada mini teater. Kita ada pasukan kita 3 orang untuk menonton dan kita menilai filem itulah daripada mula sampai habis. Jadi apabila kita menonton filem itu, kita melihat segi adegan-adegan dia yang mana kita catat dululah adegan-adegan kita rasa sesuai, kita catat dulu time code dia, apa adegan-adegan dia. Kemudian bila kita dah habis selesai tu, baru kita bincang ahli panel tu. Bila filem ni kita kata apa tema filem ni? Apa tema filem dia? Apa tema filem ni? Jadi bila kita apakah kandungan dia, berdasarkan tema tu kita rasa dan juga jalan cerita tu kita rasa nak pergi apakah dia punya klasifikasi filem tu. Sama ada U, 13 atau 18 ya. Kalau 13 tu maknanya bawah umur dia ada dia punya aras dia. U semua peringkat umur boleh. Kalau 13 bawah 13 tak boleh, melainkan dia diiringi orang dewasa. Dan satu lagi klasifikasi 18. 18 ada 18 SG dengan SX kan? Tak ada, sekarang 18 saja. 18 saja. 18 saja. Dah lama tak. Dulu ada 18, sekarang 18 saja sekarang ni. Jadi kalau dah putus ke 18, maknanya baru kita lihat. Kalau 18 tu adegan mana kita nak potong, adegan mana nak kekalkan. Biasanya kalau 18 tu kurang sikit potongan dia. Kalau 13 tu banyaklah potongan dia. Mula-mula kita arahkan dulu. Ni sama ada U, 13 dan 18. Kalau 18, kurang sikit. Berdasarkan daripada tema dia jalan cerita kan. Kadang-kadang kalau biasanya cerita percintaan kan, mungkin kita boleh pergi 13 sebab dia biasa. Tapi kalau dalam cerita tu pula ada juga adegan-adegan melibatkan keganasan, pembunuhan, kekejaman kan. Mungkin itu juga akan mengubahkan dia punya klasifikasi kepada 13 menjadi 18 kerana adegan-adegan berkenaan kalau kita klasifikasi ni LPF lah yang tetapkan. Ya, kita tetapkan. Sebab itu kita tetapkan klasifikasi. Kita buat bila kita tetapkan klasifikasi, kita dah dan juga tetapkan apa yang nak potong, apa yang kita nak kekalkan. Baik, Datuk, lepas dicatat time code semuanya, lepas tu diserahkan kembali kepada produksi. Kemudian baru kita masuk dalam sistem kita. Dia masuk dalam sistem, buat laporan apa adegan kita nak potong, apa klasifikasi yang nak beri dan apakah alasan-alasan dia. Alasan dia kadang-kadang kita tunjukkan adegan, senaraikan adegan-adegan tu, time code dia tu, apa yang kita kekalkan menyebabkan kita pergi klasifikasi berkenaan.
Laporan itu siap, ahli panel akan yang 3 orang tu akan hantar laporan. Laporan tu sampai pada saya akan semak. Saya puas hati dengan laporan tu. Kemudian saya akan luluskan. Bila LPF luluskan, baru dia keluarkan sijil perakuan A. Dengan ada sijil perakuan A itu saja, baru mereka boleh pergi ke panggung untuk ditayangkan. Kalau filem tempatan dengan sijil tu boleh dibawa kepada Finas untuk mendapatkan tarikh hujat tayang. Tapi maksudnya lepas dipotong tu sekali lagi nak tunjuk LPF lah. Mana tahu tak potong ke. Setakat ni kita percayalah. Setakat ni kita percayalah sebab kita dah bagi arahan dia potong dan kemudian kita so far alhamdulillah lah. Mereka mematuhi. Tuan Haji, ada ke kes-kes yang mungkin apabila dipotong-potong ni sampai ke satu tahap filem ni dah tak boleh disiar langsung? Mungkin potongan tu terlampau banyak. Ada ke kes macam tu? Kemungkinan ia boleh berlaku. Kemungkinan boleh berlaku. Maksudnya filem tak boleh disiarkan langsung. Tapi mungkin juga saya boleh nyatakan di sini sekiranya penerbit filem ataupun pembikin filem merasa terkilan dengan keputusan Lembaga Pembinaan Filem, sebenarnya mereka boleh membuat rayuan. Dan kita ada satu lagi badan yang boleh melihat kepada rayuan tu, iaitu Jawatankuasa Rayuan Filem. Dan Jawatankuasa ini yang terdiri daripada satu kumpulan individu yang lain akan melihat secara independen, secara khusus dan memastikan sama ada rayuan itu sahih ataupun sebaliknya. Saya nak tahu jugalah contohnya mungkin cabaran yang dihadapi oleh pihak LPF lah. Sebabnya ada juga kes-kes yang mungkin adegan-adegan yang tak sepatutnya terlepas juga ke kaca TV. Kalau dalam situasi itu mungkin di proses mana yang silapnya, Datuk Ketua Haji? Datuk, sila. Saya rasa dari segi terlepas itu saya ingat kemungkinan itu kecil sangatlah. Kalau di panggung itu tidak mungkin terlepas sebab ada 3 orang tiga orang ahli panel yang menonton kan. Jadi macam di kaca TV itu maknanya kadang-kadang lebih halus. Kita panggil dia terpesan lebih halus. Kalau kita lebih halus, kalau maknanya misalnya kalau macam di kaca TV misalnya kadang-kadang adegan merokok minum tak dibenarkan langsung. Sepatutnya tak dibenarkan tapi ada kan. Mungkin kalau filem-filem daripada luar lah misalnya mungkin ada juga adegan. Mungkin filem tempatan tu memang tak dibenarkan langsung. Walaupun adegan merokok pun adegan minum, filem-filem Melayu misalnya lah. Jadi maknanya dari segi kat situ ahli LPF memang teliti lah. Tapi kalau terlepas 1-2 tu memang mungkin kadang-kadang itu kelemahan manusia lah. Tapi memang dari segi penampilan tu memang teliti lah. Kalau di TV, pihak TV sendiri pun kadang-kadang selepas ahli LPF dah membuat keputusan pun kadang-kadang dia ada juga tim daripada stesen TV sendiri melihat juga balik sebelum dia pergi on air kan. Kadang-kadang kalau kami terlepas pun ada juga mereka akan buat potongan sendiri. Okey, baik. Ada soalan ke Fazli? Saya ada banyak soalan sebenarnya tapi tak ada kalau kita tak baca satu soalan di sana. Itulah, dan betul juga apa yang Datuk katakan tadi. Contohnya kalau kita Syaril di RTM sama, kalau sesuatu karya drama atau apa-apa saja dokumentari ke travelog ke, kita sebenarnya ada badan khas yang menapis juga segala benda usul-usul macam tu Syaril. Okey, kita nak tengok ini pandangan Datuk dan juga Tuan Haji daripada Muhammad Firdaus. Saya rasa Firdaus ni memang penggemar filem-filem berunsur ganas, okey? Ini dia punya kenyataan dikatakan sini. Bilalah Malaysia boleh buat filem sejarah Perang Dunia Kedua macam filem Saving Private Ryan Tapi masalahnya, adakah babak keganasan di medan perang macam tembak di kepala, tangan putus, badan hancur akan ditapis walaupun untuk 18 tahun ke atas Tak bestlah kalau kena potong sebab penonton tak merasa keadaan situasi sebenar ketika peperangan itu berlaku. Itulah dia punya pandangan. Kalau saya boleh campur dengan soalan saya, ada juga penonton yang tanya, adakah lembaga penafsiran filem ini sekaligus menyekat penerbit-penerbit nak berkarya? Itu pun sama juga. Nak berkarya tu macam mana? Ini perkarya tempatan kan? Dia berbandingkan dengan Hollywood dia tunjuk semua kan. Kita ni macam tersekat sikit. Tidak juga. Itu salah tanggapan tu. Tanggapan tu salah. Tanggapan dia salah. Sebenarnya kalau dia nak buat filem yang dimasuk gitu, kita alu-alukan. Kita alu-alukan, kita boleh buat dan mereka boleh buat dan kita boleh bantu sejauh mana filem itu boleh ditayangkan. Mungkin kalau benda cerita sejarah mungkin kita pertimbangkan untuk bagi 13 supaya dapat ditonton oleh golongan muda. Jadi yang kita tak benarkan ialah kalau adegan yang ganas. Ganas tu maknanya ganas tu lagi jangan yang ngeri. Ngeri itu macam putus kepala apa semua ni tadi. Kat situ kita kena hati-hatilah. Yang kalau pancung putus kepala, kalau filem Inggeris pun kita potong. Kan kita kalau filem
kalau kita potong. Kalau macam kadang-kadang congkil biji mata ke misalnya kan dia tikam TV, yang itu kita anggap sebagai terlalu ngeri kan. Jadi kalau macam produser tempatan, dia tahu dari segi garis panduan tu, dia tak buatlah adegan yang mana close up, pecah muka, pecah kepala ke kan. Jadi itu saya nak tanya tadi. Tidak ada isu tu sebenarnya. Penerbit sebenarnya dah tahu tapi buat juga. Yalah, tapi setakat filem tempatan saya rasa tak ada masalah. Dari segi yang unsur-unsur violent ganas tu rasa kita tidak terlalu ketara sangat. Filem-filem tempatan. Yang banyak kita potong ialah filem-filem luar negara. Khususnya filem-filem Tamil daripada India. Baik. Ala-ala Datuk dah setuh mengenai luar negara. Jadi saya nak dapat komen juga mengenai kemasukan filem-filem dari luar negara selepas kita beri laluan kepada iklan. Silakan. Okey, alright. Dan banyak lagi perbincangan yang akan kita bincangkan lagi. Tapi buat masa sekarang ini, kita berehat seketika. Baik, bertemu lagi dalam Suara Kita, Hak Kita. Pada hari ini, pada malam ini kita membincangkan tajuknya Tegas Elak Terlepas. Saya nak kongsikan pandangan daripada pengguna Facebook sekarang ini, datang daripada Farhana Ismail. Kata dekat sini, walaupun ramai yang mengeluh tentang penapisan dan juga pemotongan babak ini, hakikatnya rakyat Malaysia tak bersedia, malah tak boleh terima sebenar asi-asi yang dimasukkan. Jika nak dibandingkan dengan filem luar seperti Hollywood, sejak dulu lagi kita disajikan dengan bab-bab budaya mereka yang bukan kebiasaan kita. Tentang kecederaan perang itu, seingat saya, dalam filem Bukit Kepong ada diserlahkan tanpa sebarang masalah penapisan. Cuma bahagian seksi dan yang sewaktu dengannya itu sepatutnya tak perlu pun, kecuali filem atau drama tersebut mengharapkan laris disebabkan faktor itu. Tapi ada juga yang pasal, macam Syarif katakan di awal-awal tadi, pasal mereka sebenarnya membuat promosi tu. Kadang-kadang mereka buat macam asi-asi yang macam, cerita ni biar betul kan, padahal itu untuk promo saja, untuk melariskan suatu produk tu kan. Promo pun tak boleh juga. Boleh promo. Boleh ke macam mana? Macam promo macam mana tu? Kalau dari segi promosi iklan awal-awal tu mereka ambil adegan-adegan yang tak sesuai. Tak boleh juga, itu pun ditapis juga. Tak boleh, sebab tu kita trailer pun kita tapis. Trailer pun ditapis juga. Trailer tapis, iklan pun kita tapis. Dah kita lulus baru boleh ditayangkan. Okey, baik. Menjurus kepada pandangan tadi, mungkin ramai, saya pun tak berapa nak faham juga kenapa di luar negara boleh, kenapa dalam Malaysia tak boleh. Dari segi undang-undang kita dengan luar negara tu bagaimana diselaraskan, Datuk? Terima kasih. Datuk, silakan. Okey, ada perbezaan segi tapisan antara negara kita dan negara lain ya. Ada negara lain misalnya mereka tidak membuat tapisan. Cuma mereka memberikan kualifikasi saja. Sama ada G, P13, 15, lepas tu 21 and R. Kalau macam kat USA tu ada R, P13 dengan PG. Jadi mereka tidak buat potongan. Cuma diberikan klasifikasi dan kemudian terpulanglah kepada parent ataupun audience tu untuk menentukan umur peringkat mana yang untuk menonton. Negara kita bukan seperti itu. Kita tak ikut seperti itu. Sebab tu kalau ada filem adegan seks apa semua tu, dia letakkan itu sebagai R. R, terserah kepada keluarga lah. Terserah bagi anak-anak tonton ke tak? Tapi bila kita sampai ke tempat kita, adegan berkenaan kita kena potong. Jadi kita antara beberapa negara yang ada buat pemotongan lah kepada filem-filem berkenaan. Okay. LPF ada banyak sebenarnya statistik yang nak dikongsi. Tuan Haji, kalau boleh, saya pun ada tengok tadi agak tinggi juga angka-angka bahan-bahan yang diperiksa sebenarnya. Tuan Haji, silakan. Okey, terima kasih Syaril. Mengenai filem-filem yang kita tapis, dalam setahun tu lebih kurang kita menapis lebih daripada 40,000 material. Lebih 40,000? Ya, bahan-bahan untuk ditapis termasuk filem, pita untuk jualan, program-program stesen TV dan juga trailer yang dinyatakan oleh Datuk tadi. Dan untuk filem sendiri, kita menapis contohnya pada tahun 2015, sebanyak 2,000 filem dalam tahun berkenaan. Jadi memanglah kebanyakan filem tu adalah diimport dan sebahagian kecilnya adalah daripada keluaran tempatan. Itu antara angka-angkanya. Dan kiranya tapisan-tapisan ini memang setiap tahun apabila ada filem barunya memang takkan ada kompromi, wajib melalui tapisan. Memang itu adalah keperluan dalam section di bawah Akta Penapisan Filem 2002, di mana setiap filem yang diimport yang ingin ditayangkan di negara kita perlu ditonton tapis oleh lembaga penapis filem. Dia bukan macam kalau penerbit filem rasa filem dia tiada langsung unsur-unsur tu, tak perlu nak bawa ke tapisan, ataupun yang ragu-ragu baru bawa. Tak, ini tidak. Semua filem wajib melalui dulu. Keperluan tu adalah mandatory sebenarnya. Mandatory. Okey, baik, kita ada pemanggil, Datuk. Fazil, kita ada pemanggil. Okey, kita ada pemanggil. Hai, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana tu?
Saya Muhammad Daud dari Bukit Mentajam. Okey, Muhammad Daud dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Saya nak tanya sini. Mengenai dengan saya keliru mengenai dengan filem-filem antara tempatan dan juga luar negara lah. Maksud saya dari segi panjang satu filem itu. Sebagai contoh kita ambil, filem tempatan tak sampai 2 jam atau tak lebih 2 jam lah selalunya. Tetapi filem-filem kita beri contoh filem Hindustan, filem Hindi sampai 4 jam. Jadi adakah ini telah ditetapkan yang filem-filem tempatan semua diwajibkan tak lebih 2 jam untuk ditayangkan? Itu soalan pertama saya. Soalan kedua saya, jika seorang penerbit itu nak membuat filem untuk orang kata tayangan antarabangsa selain daripada Malaysia dan antarabangsa, adakah diberi kelonggaran ataupun dibuat 2 tapisan, iaitu di tempatan ditapis begini, tapi untuk tayangan di luar negara ditapis lain pula. Itu saya minta perincian dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Daud. Oh, cantik soalannya. Soalan kedua tu memang baru nak tanya tapi dia dah tanya. Soalan pertama dulu dari segi durasinya. Datuk Haji. Saja sila. Okey, terima kasih Cik Syaril. Mengenai durasi sebenarnya kita tidak ada had meletakkan tempoh untuk satu filem tu. Sebenarnya ia terpulang kepada kreativiti para penerbit ataupun pengarah filem. Tetapi kami di pihak LPF bila mana filem tu lebih panjang jadinya bayaran penapisan tu akan lebih lah. Sebabnya bayaran penapisan adalah bergantung kepada panjang. Contohnya bayaran penapisan pada masa kini adalah 1 minit sebanyak RM5.60. Itulah keadaan pada masa ini. Jadinya sebenarnya dari segi tayangan tidak ada had tentang durasi, tetapi ia melibatkan kos dari segi penapisan itu sendiri. Oh, tapi biasanya filem kat Malaysia ni lebih kurang 3 jam ke bawah lah. Jarang yang lebih tinggi daripada itu. Okey, soalan kedua tadi mengenai tapisan. Tapisan maksudnya kalau filem kita nak dibawa ke luar negara, adakah akan dipotong juga ke mengikut undang-undang negara sana ke bagaimana? Okey, berhubung dengan keperluan untuk kita membawa filem kita ke luar negara. Sebenarnya negara lain pun seperti kita juga mempunyai akta ataupun undang-undang mereka sendiri. Jadi kita akan akur dengan undang-undang di negara berkenaan. Contohnya sekiranya filem kita ingin ditayangkan di Brunei, maka mereka pun perlulah untuk mengikuti ataupun mematuhi peraturan di sana untuk ditonton tapis juga oleh lembaga penapis filem di Brunei. Contohnya begitu. Tapi kalau contohnya kalau filem tu memang dah ditapis, dipotong di Malaysia, disiarkan di panggung wayang kita. Tapi kalau nak disiarkan di luar, bukan kita bawa yang dah ditapis ni. Tidak. Maksudnya penerbit akan bawa yang raw itu dan mereka terserah pada negara mereka nak tapis. Betul. Okey, baik. Sebab itu kalau filem-filem yang mana tidak luluskan untuk tayangan di Malaysia, mereka masih boleh tayangkan di luar negara. Tidak ada masalah untuk penerbit. Itu antara penerbit dengan negara yang menerima lah. Okey. Tadi Datuk ada bawa 2 keping CD ni, kita nak tunjuk pasal mana Datuk? Boleh tunjuk, boleh kongsi. Kita ada pasal. Ini pasal cerita rompak ke mana? Mungkin. Kita lagi nak. Yalah, sebab ada setengah-setengah filem itu memang dah ditapis, dah di tayangan pun dipotong, tapi berada di pasaran gelap ini yang tak dipotong. Okey, terima kasih Cik Syaril. Mengenai kelulusan tapisan filem. Sekiranya suatu filem itu telah ditonton tapis dan diberi kelulusan, maka Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan satu sijil. Kita panggil sijil B. Saya tunjuk. Okey, ini sijil B Ya, sijil B. Yang mana ianya bukti yang mengatakan bahawa filem ini telah ditonton tapis. Dan ianya boleh diedarkan kepada pasaran. Okey, ini yang ni Yang 4 segi tu. Yang 4 segi ni. Sijil B. Okey. Sijil 2B barcode seperti kita panggil tu. Ini maksudnya DVD original lah. Ya. Okay, dan sebaliknya kalau kita lihat kebanyakan di pasar-pasar pagi, pasar-pasar malam banyak premis-premis yang tidak berdaftar dan mereka menawarkan DVD-DVD yang tidak sah. Dari segi sama ada yang cetak rompak ataupun tidak ditonton tapis. Dan inilah contoh yang yang kita perolehi dari segi penguasaan kita. Ini memang biasa jual kat pasar malam semua macam ni lah kan. Aduh, tapi ialah memang biasanya kalau yang dah ada dekat pasar malam ni memang yang daripada asal lah, yang tak dipotong lah kan. Saya kurang pasti tentang tu. Bergantung pada filem sebenarnya. Bergantung pada filem lah kan. Okay, tapi sebenarnya sekiranya seseorang itu dapati ataupun disabitkan kesalahan menonton ataupun mengedarkan filem-filem tidak tapis, hukumannya adalah agak berat. Kalau dari segi denda antara 3,000 ataupun 5,000 maksimum,
dan sekiranya dan mereka boleh juga dipenjarakan sehingga 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Individu yang membeli ke yang menjual? Yang menjual. Yang menjual. Yeah. Yang membeli macam mana? Sebenarnya kita agak sukar untuk yalah, dari segi operasi untuk menangkap mereka yang membeli. Sebenarnya bila dia nampak penguatkuasa kita, biasanya mereka akan terus meninggalkan premis berkenaan. Aduh, susah betul. Itu saya setuju. Kalau dekat pasar malam tu dia dah ada informer dah. LPF datang, semua dah datang, dia mudah lagi. Kita ada pemanggil seorang lagi di talian. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Fatimah. Puan Fatimah dari Pulau Pinang juga? Ya, dari Pulau Pinang. Okey, silakan. Saya nak tanya mengenai iklan. Iklan, okey. Iklan. Saya tengok ada 2-3 iklan daripada macam shampoo ni. Dia, tapi saya tak sebut jenama lah. Dia mengairahkan sangat. Dengan body, tunjuk badan, dia tunjuk shape, lenggang-lenggok sampai cukup-cukup badan, jalan. Jadi pelik lah tengok macam ni. Tak buat penapisan ke tentang ni. Iklan. Perempuan dalam iklan tu. Baik, terima kasih Puan Fatimah. Satu soalan je? Ya, satu soalan. Terima kasih. Okey, iklan yang menggairahkan ni bagaimana pula? Tak ditapis ke? Kata Puan Fatimah tadi. Iklan ni memang kita tapis. Memang kita tapis. Itu memang prosedur. Kalau iklan tu tidak ada sijil A, tidak boleh ditayangkan di TV ataupun di panggung lah. Tapi di segi pandangan Puan Fatimah tadi tapi itu mungkin dari segi pandangan dan persepsi dia. Tapi kita mempunyai garis panduan nak tapis dari segi seorang wanita tu lah. Tak mungkin dari segi kalau yang kita pastikan ialah kalau dia adegan tu kalau nampak dia punya adegan tu nampak bahagian badan yang terbuka. Bahagian badan terbuka, kalau perempuan lah nampak ketiak pun, kalau macam spray pun tak dibenarkan nampak ketiak Kalau dia tak nampak, kalau nampak macam lurah punggung apa semua, itu memang tak dibenarkan. Jadi setakat macam ini dia mungkin kita ambil pandangan lah kalau bagaimana ditafsirkan sebagai gaya yang menggairahkan mungkin dari segi garis pandangan kami tidak fokus sangat dari segi setakat lakonan orang wanita itu menggairahkan atau tidak. Cuma kita lihat dari segi cara berpakaian itu yang mungkin kita yang kita potong. Memang kita ada potong adegan-adegan kalau yang nampak adegan tu menggairahkan cara pakaian tapi yang masa Puan Fatimah tadi dikata sebut dari segi-segi lenggok orang tu kan. Jadi mungkin kita pernah lihat jugalah dari segi aspek berkenaan. Dia sangat subjektif tu. Kalau dia sangat subjektif lah. Okey, baik. Itu penjelasan dari pihak Datuk. Fazli. Okey, jom kita tengok dekat Facebook. Lama juga tunggu ni. Tunggu ke? Tapi tak masuk. Tapi kita suka juga perbincangan ni. Okey, daripada Kak Tim Sayang kata dekat sini, filem Malaysia masih lagi menerapkan moral yang tinggi, okey, dan rakyat negara kita pasti tidak akan berdiam diri jika sesebuah filem itu mengandungi unsur luca dan juga ganas. Pihak yang terlibat haruslah bekerja keras dalam menapis filem-filem dari luar negara. Okey, itu sudah semestinya. Daripada Zlan Mela kata dekat sini, Islam melarang umatnya melihat aurat yang bukan muhrim, apatah lagi adegan-adegan panas dan juga ganas. Budaya kita juga lebih sopan daripada budaya negara-negara barat. Lebih memaitkan lagi jika menonton filem-filem ganas dan separuh luca bersama dengan anak-anak. Okey, sebab tu ada klasifikasi kan, 18 dan juga 13. Filem mampu membentuk masyarakat ke arah yang lebih berdisiplin dan juga bermoral. Okey, itu itu kenyataan saya, soalannya dari saya. Okey. Datuk dan juga Tuan Haji, kalau kita lihat tadi kita bercerita pasal lembaga penapisan filem ni, dia menapis filem, drama, iklan di TV. Bagaimana pula kalau kandungan di internet? Adakah ianya akan dimasukkan juga dalam lembaga penapisan filem ataupun macam mana Datuk ataupun Tuan Haji? Okay, terima kasih Fazli pada masa ini memang kita sedang mengalami perubahan. Contohnya dari segi teknologi di mana maklumat kita mudah perolehi dengan kos yang murah dan dengan alat-alat komunikasi seperti smartphone, maka para pengguna di luar sana mudah untuk memperolehi. Mereka boleh download filem dengan mudah dan cepat dalam privasi mereka sendiri. Tetapi sebenarnya pada masa ini akta penapisan filem ni adalah hanya meliputi medium-medium yang tradisional, filem yang orang kata offline. Tetapi untuk
filem-filem yang ditawarkan secara online adalah sebenarnya di bawah bidang kuasa satu agensi lain, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, di bawah Kementerian Komunikasi. Dan saya pun berpandangan mereka pun sedang mengkaji perkara ini dengan lebih lanjut, termasuk menambah baik Akta Komunikasi dan Multimedia, termasuk menambah baik dari segi prohibited content tu. Dan saya pun difahamkan mereka akan membuat pindaan undang-undang. Dan kita pun memang bekerjasama dengan mereka, dan dalam aspek ini kita sebagai pengguna sebayanya juga mengambil berat tentang isu ini. Contohnya kita sebagai ibu bapa, sebagai pendidik perlulah menunjukkan contoh yang baik, mengajak anak-anak kita untuk menonton filem yang sesuai sahaja. Dan untuk itu kita lebih memberi tumpuan kepada aspek pendidikan dan pencegahan. Dan kita di kementerian juga bersedia untuk turun di bawah. Memang kita ada program pendidikan dan pencegahan di mana kita memberikan maklumat kepada anak-anak kita di sekolah dan juga di IPT tentang gejala yang tidak sihat ini. Kiranya kalau di pihak pengguna atau ibu bapa sendiri, kalau mereka merasakan apabila mereka tengok TV atau filem itu, oh ini tak sesuai ditayangkan, mereka boleh buat aduan terus kepada lembaga pengawasan filem ke? Dari sudut aduan, memang LPF dah buat tapisan, tapi kalau ada aduan-aduan dari pihak rakyat sendiri, bagaimana prosesnya? Soalnya kalau kadang-kadang kita aduan-aduan, kita dapat pandangan sama ada orang akan hantar email ataupun dalam Facebook lah memberi pandangan dan teguran. Biasanya kita akan respon balik dalam secara email ataupun kalau di dalam akhbar kita akan respon. Tapi tak banyak sebenarnya yang dari segi komplain yang yang kita terima. Jadi kita pun suka kalau dapat feedback ni untuk kita membuat penambahbaikan. Itu saya nak dengar tu, maksudnya pihak LPF terbuka sebenarnya kalau ada aduan-aduan. Ya, betul. Ya. Dan kita akan jawab, kita bagi respon apa sebab kita lepaskan adegan-adegan yang berkenaan. Yalah, kadang-kadang benda tu tak salah, tapi penonton ataupun pengguna nak penjelasan. Jadi itulah ruang LPF. Okey, baik. Datuk, kita ada mungkin nak buat rumusan selepas ini berdasarkan isu kita hari ini, tapi kita ada satu lagi bingkisan yang nak dikongsikan, Fazli. Ya, kita ada bingkisan hemat dan jimat, dan untuk episod kali ini segmen hemat dan jimat memaparkan tajuknya cucian barangan kulit. Jadi kepada anda semua di luar sana, Syaril ke kan? Kasut boleh? Kasut boleh, kasut, baju, apa-apa saja. Untuk wanita-wanita yang ada beg-beg kulit tu, anda boleh cuci barangan kulit anda kejap lagi kalau anda nak saksikan hemat dan jimat. Tapi sekarang ini apa kata kita berehat seketika. Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Suara Kita Hak Kita. Hari ini saya rasa macam saya nak cuci saya punya racing suit ataupun jaket lomba saya ni. Sebab apa? Dah bau busuk dah kan, sebab dah lama tak cuci. Tapi saya ni sebenarnya boleh cuci jaket ni, tapi sebenarnya kita memang tidak mempunyai kepakaran untuk mencuci jaket ni. Sebab apa? Kalau kita nak cuci jaket ni memang menggunakan alat yang sesuai, sabun yang sesuai kan. Tapi itu tak ada masalah kerana sekarang saya berada di kedai Robi. Tu dia, Wash and Such di Subang Bistari milik Abang Fahmi. Abang Fahmi kita ni bukan saja dia ada membuat perkhidmatan mencuci jaket racing suit ni, dia malahan ada mencuci semua barangan kulit, ada beg tangan, kasut dan sebagainya. Kejap lagi kita akan berjumpa dengan Abang Fahmi. Kita jumpa lagi nanti. Salam. Fahmi. Baik, alhamdulillah. Okey bang, ni kitanya saya punya ni racing suit saya ni bang. Ya. Bau dah busuk abang. Lama sangat tak cuci ni. Boleh. Jadi macam biasalah abang sendek lah boleh cuci kan? Boleh. Okey, inilah dia Abang Fahmi. Say hi hello Abang Fahmi. Abang Fahmi ni lah pemilik Robi ni, dan untuk penonton anda, sebelum Abang Fahmi ni dia membuat perkhidmatan cucian barangan kulit, Abang Fahmi ni dulu dia buka Robi ni untuk cuci baju biasa saja. Baju biasa, kan? fabric lah. Fabric kan. Tapi macam mana pula ni Abang Fahmi boleh pula nak buat cucian barangan kulit ni? Macam mana? Letak lubang penat. Sila. Okay. Berat ni. Berat tu. Okey bang, macam mana timbul idea tu? Timbul idea tu startnya ialah biasanya kedai Robi kan kita sinonim dengan pembasuhan baju, toto, lansir, tapi saya nak buat kelainan sikit Fadli. Saya nak buat barangan kulit. Yang masanya barangan kulit ni rata-ratanya
agak susah nak cari untuk cuci. Itulah macam saya cakap awal tadi, sebenarnya kita macam saya memanglah boleh cuci kan, tapi sebenarnya kalau nak jaga kualiti kain kulit tu susah. Ya, kan? betul. Dan saya percaya juga ada alat-alat yang tertentu kan nak cuci kulit ni. Okey, apa antara peralatan dan juga bahan yang digunakan? Okey, peralatan dia kita gunakan chemical biasalah. Itu leather cleaner, tapi nilainya agak pH-nya agak seimbang. So dia tidak terlalu acidic, tidak terlalu alkali sangat. So dia akan menjaga permukaan kulit lah. Saya tak akan jadi merekah, tapi dia mampu untuk mengeluarkan stain-stain yang tertinggal. Harga yang ditawarkan memang jimat. Cuba anda bayangkan harga cucian beg kulit seperti ini, ada yang mengenakan bayaran ratusan ringgit. Tetapi tidak bagi Fahmi yang cuma mengenakan bayaran RM70 sahaja untuk beg sebesar ini. Lain barangan lain seperti kulit. Kadang-kadang kita pernah dapat juga stroller baby yang datang, yang diperbuat daripada kulit, yang mahal-mahal tu kan. Selain tu saya banyak buat sofa di rumah lah. Orang call saya dan saya kena buat appointment lah untuk cuci sofa kulit di rumah. Tapi yang pastinya memang kulit lah. Kulit lah. Kalau fabric tu saya macam lain sikit macam ada. Okey, kalau kita nak mencuci barangan kulit ni, kita memerlukan kepakaran. Okey, jadi macam mana abang ada kepakaran tu? Adakah sejak lahir dah boleh cuci barangan kulit? Ataupun abang masuk kelas ke atau macam mana? Tak. Saya sebenarnya ada seorang guru lah. Seorang guru. Saya pun dulu selalu, dia ada kedai Adobe juga. Saya selalu mengunjung ke kedai Adobe dia. Dan dia ada buat servis barangan kulit juga. Saya belajar dengan dia lah. Belajar dengan dia lah. Belajar dengan dia. Okey, kayaknya kalau ikut tolak bahagi darab, dah berapa lama dah pengalaman abang dalam bidang mencuci barangan kulit ni? 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun lah. Okey, antara pelanggan-pelanggan, sebab kita sekarang berada di sebuah misteri, antara pelanggan yang mungkin jauh, yang dekat, datang dari mana? Lembah Kelang lah. Sekitar Lembah Kelang. Tapi hari tu saya dapat panggilan daripada Facebook lah. Dia daripada Terengganu. Dari Terengganu? Dia nak siapa tu? macam helmet Harley Davidson tapi yang kulit tu. Dia bagi gambar saya, boleh cuci ke tak? Saya kata boleh, dan alhamdulillah dia hantar. Kepada anda semua yang tidak sempat datang pada hari bekerja, jangan risau kerana Fahmi ni dia membuka kedainya setiap hari termasuk hari Sabtu dan Ahad bermula jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk sebarang temu janji, anda bolehlah menghubungi Fahmi sendiri nanti. Penonton suara kita ni sebenarnya datang dari jauh. Ada dari Indonesia di Singapura. Contoh kata, kalau mereka juga nak mendapatkan perkhidmatan abang, jadi bagaimana caranya? Adakah dia kena post barang tersebut ke, ataupun dia kena datang sendiri, abang boleh pergi ambil ke, atau macam mana cara dia? Caranya kalau dia jauh tu better post lah. Better post kat saya. Kalau saya nak menjanjikan saya nak ambil, saya takut saya tak terjanji kan. Kadang-kadang saya pun sekarang dah busy. So saya post lebih senang duduk pihak win-win station. Betul. Okey, contoh saya barangan kulit racing suit saya ni, berapa lama durasi masa yang perlu saya tinggal kat sini untuk saya datang balik ambil ni? Okey, kalau yang macam ni, saya keadaan yang macam ni lah, layan corner ni. Saya kalau macam ni saya ambil seminggu lah. Paling awal seminggu paling awal. Okey, untuk barangan lain, contoh kalau perempuan-perempuan yang cantik-cantik kat luar sana tu, dia nak tinggalkan beg tangan dia ke, berapa lama? Beg tangan tu 4 ke 5 hari saja. 4 ke 5 hari lah. Macam kasut biasa pun 4 ke 5 hari saja. Okey bang, daripada pihak saya kan, okey, saya dah tahu dah kedai abang kat sini. Di sebuah misteri. Okey, penonton dekat luar sana tu, bagaimana caranya untuk mereka datang ke sini, lokasi yang sesuai, dan juga apa abang punya Facebook ke untuk mereka menghubungi abang? Pertama, saya boleh melalui page Facebook saya, Wash and Such Laundry, dan beralamat di 37-1 Jalan U5/N, Subang Misteri, Shah Alam. Okey, ataupun anda boleh berhubungi talian. Boleh bagi nombor telefon boleh ya? 012-236-9434. Standby lah bang. Malam-malam mesti ada orang kacau. Semuanya nak cuci kulit boleh Roger. Boleh Roger. Jom Abang Mami, kita masuk dalam. Okey, boleh. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Okey bang, jom.
Baik, itu dia Hemat dan Jimat, cucian barangan kulit Hemat yang terletak di Subang Bistari. Anda boleh menghubungi Fahmi sendiri ataupun anda boleh pergi ke Facebook Wash and Such. Type saja di kotak carian. Kilat kasut. Itulah. Servis percuma. Okey, Syaril. Kita ada pemanggil di talian sebab kita ada berbaki lebih kurang dalam 5 minit lagi ni. Ya, Assalamualaikum. Hello. Hello, siapa di sana? Saya Abu Ashraf daripada Sepang ni. Abu Ashraf dari Selangor Daripada Sepang. Sepang. Okey. Silakan Encik Abu, secara ringkas ada soalan. Saya ada satu soalan. Yap, silakan. Filem-filem lama dulu, dia banyak berdasar pada adat Islam dan agama kita. Tapi filem-filem baru ni banyak pada bergantung pada pahaman liberal dan pelura, jadi kita tak faham lah. Kita tak tahu ke macam mana. Okey, baik. Terima kasih Encik Abu. Sama. Okey, dari segi konsep fahaman itu sendiri bagaimana Datuk ataupun Tuan Cik? Sebenarnya dari segi kandungan filem tu, kandungan macam saya sebut, saya sebut bila kita melihat dari segi adegan, adegan kita melihat sama ada adegan ganas, seram, seksual dan juga minum arak. Ini antara adegan-adegan yang biasanya kita lihat dari segi aspek-aspek inilah. Jadi selesa kalau luar daripada dan kadang-kadang kalau benda yang berkaitan dengan agama ataupun ideologi. Jadi itu saya rasa dah merangkumlah segala-galanya dari segi adegan yang biasanya kita potonglah. Tapi yang rasa yang fahaman liberal tu saya pun tidak berapa nak jelas apa yang dimaksudkan oleh Cik Abu tadi. Cik Abu tadi. Tapi kalau aspek-aspek yang saya sebut tadi tu, itu memang kita teliti betul. Adegan ganas, adegan seram, seksual dan juga dari segi yang dadah apalah. Dari segi garis paduannya jelas. Maksudnya kalau filem itu berunsurkan agama, adalah wakil pada pihak JAKIM contohnya, pihak agama yang akan memantau sebagai panel ke? Oh tidak. Dia ahli LPF ni memang ahli LPF sendiri. Tapi seandainya kalau kandungan filem itu kita rasa ada unsur-unsur berkaitan dengan agama yang kita kurang jelas dari segi fatwa hukum dia, kita jemput juga orang daripada JAKIM untuk memberi pandangan yang kedua lah. Tentang dari adegan-adegan berkenaan. Kemudian kita putuskan sama adegan tu kita nak kekalkan atau tidak. Baik. Datuk, kita ada soalan terakhir. Sempat 2 minit sempat. Okey, soalan terakhir datang daripada yang bertuah ni, Wan Muhammad Zaini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sejak akhir-akhir ini ada stesen TV terlalu bebas dalam sesuatu babak, terutamanya drama-drama tempatan yang lebih nampak kepada pengajaran yang negatif? Adakah stesen TV swasta mempunyai hak keistimewaan tersebut? Okey, silakan. Mana satu Datuk Haji? Okey, berhubung dengan stesen TV swasta, sebenarnya semua stesen TV di Malaysia ni ada tertaluk pada Akta Penapisan Filem 2002, kecuali kepada stesen TV Astro di mana mereka telah beri pengecualian. Mereka masih tertaluk dengan garis panduan, tetapi dari segi penapisan ia dilaksanakan oleh anggota mereka sendiri dengan pemantauan daripada LPF. Dan kemungkinan di sini apa yang berlaku adalah mungkin kesefahaman yang mungkin kurang tentang sesuatu garis panduan. Dan sehubungan itu pada akhir tahun lepas Lembaga Penapisan Filem telah pun mengeluarkan satu garis panduan khusus untuk stesen TV. Dan ini adalah satu cara untuk kita menyeragamkan kefahaman tentang sesuatu perkara. Dan untuk itu sebenarnya Lembaga Penapisan Filem telah pun mengeluarkan garis panduan yang patut diikuti. Dan sekiranya terdapat isu-isu yang timbul, kemungkinan para pengguna, para penonton di luar sana boleh merujuk pada kami di LPF ataupun merujuk kepada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dari segi pengajaran negatif tadi, itu pun dipantau juga ke? Sebab itu biasanya plot cerita tu ada negatif, ada positif. Tapi itu pun diambil kira. Biasanya kalau plot cerita dan cerita mesti ada adegan-adegan yang negatif. Tapi selalu kita pastikan kalau ada unsur-unsur yang negatif, tapi di akhir cerita tu mesti ada berbentuk pembalasan. Pengajaran. Sama ada pengajaran, sama ada menyesal ke, sama ada dia kena tangkap ke atau kena hukum. Jadi dia tidak boleh terlepas begitu saja. Jadi itu sebab saya rasa mesti ada pembalasan lah. Maknanya dia benar kan ada unsur negatif, tapi mesti ada pembalasan dan pengajaran.
Okey, baik. Inilah pengajaran kepada program kita. Kita harapkan semua, terutamanya penerbit dan juga pengarah di luar sana dapat mematuhi etika dengan betul. Kerana yang paling penting, anak-anak muda kita yang akan menonton filem dan juga hasil produk anda supaya tak terkesanlah dengan perkara-perkara negatif. Itu yang kita tak nak. Ya, betul-betul. Dan saya setuju klasifikasi filem tu 18, 13 dan juga you, ibu bapa perlu memantau pergerakan anak. Kan? Tapi macam mana aku tak tahu dah tak ada SG. Dah lama lama tak tengok rasanya ni. Allah Akbar. Terima kasih Datuk Abdul Halim Abdul Hamid dan juga Tuan Haji Muhammad Sanuri Syahid. Terima kasih sudah bersama kami. InsyaAllah kita harapkan perbincangan kita bermanfaat untuk semua. Baik, dan sampai di sini saja pertemuan kita, dan diharapkan anda semua telah pun mendapat pelbagai informasi yang berguna sepanjang 1 jam kami bersiaran pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama 9 hingga 10 malam pada setiap Isnin bersama saya Syaril dan saya Fazli Fuad. Jumpa lagi dalam Suara Kita, Hak Kita. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih banyak.